Hai, selamat datang ke channel Cikgu Call. Jadi video ini ialah untuk subjek matematik tingkatan 4. Okey, jadi kita sambung latihan praktis komprehensif untuk part 6 Part 6, jadi kita buka buku test muka surat 178. Jadi kita pergi ke soalan yang terakhir, okey, iaitu soalan 8. Okey. Encik Aiman menjual kain batik yang diberi daripada pembekal S. Pembekal maksudnya supplier, maksudnya dia yang supply lah, okey, kepada Encik Aiman. Ada dua supplier, iaitu satu S, satu ialah Y. Jumlah kain batik yang diberi selebih-lebihnya, okey. Masih ingat kata kunci selebih-lebihnya daripada soalan 7 pada video yang sebelumnya, okey. Jadi selebih-lebihnya maksudnya, okey. Maksudnya maksimum ialah 40 okey. Maksudnya maksimum ialah 40, okey. Masih ingat soalan 7 video yang lepas. Jadi kalau ikut soalan ini, okey, selebih-lebihnya 1000 meter. Maksudnya maksimum ialah 1000 meter, okey. 1000 meter. Jadi kain batik yang dibekal oleh pembekal Y adalah sekurang-kurangnya separuh daripada pembekal S. Jadi biasanya, okey, pelajar tidak tahu ini. Jadi sekurang-kurangnya maksudnya minimum okey, minimum separuh. Separuh di sini maksudnya 1/2 lah, okey, separuh kan. 1/2 daripada pembekal S, okey. Biasanya pelajar tidak faham ini. Itu yang video lepas masih ingat video yang lepas saya cakap, biasanya kata kunci bukan rujuk 3 ini dia memang banyak kata kunci. Contoh kalau soalan ini dia ada sekurang-kurangnya. Okey, selebih-lebihnya dia sama dengan kata kunci soalan 7 lah, ini. Okey. Maksimum sampai 1000 sahaja, dan ini minimum ialah separuh, maksudnya 1/2 daripada pembekal S. A. Berdasarkan maklumat pemberian di atas, tulis dua kertas sama linear yang berkaitan selain S lebih besar 0 dan Y lebih besar pada 0. Jadi maksudnya nilai S dan Y ialah positif jadi untuk tolong kamu lukis graf nanti. Jadi ada dua persamaan sahaja, jadi kita tulis 8A. Okey, ini senang okey. Maksudnya S tambah Y kurang ataupun sama dengan 1000 meter. Maksudnya maksimum dia sampai 1000 sahaja. Maksudnya S tambah Y kurang ataupun sama dengan 1000 meter. Boleh? Jadi seterusnya, persamaan yang kedua, Y adalah kurang-kurangnya, okey, minimum separuh daripada pembekal S. Jadi Y minimum, jadi Y lebih besar ataupun sama dengan, maksudnya minimum okey. Minimum lebih besar 1/2 S. Separuh maksudnya dia boleh lebih tidak boleh kurang. Maksudnya ini ialah minimum, okey. Minimum separuh, okey, daripada pembekal S Jadi soal selesai untuk A, dua soalan ini soal selesai. Okey, jadi seterusnya kita tengok B Lukis dan lorek rantau sepunya yang memuaskan kertas sama linear dibina. Okey. Jadi masih ingat video okey yang lepas soalan 7. Jadi kita nak cari nilai-nilai dia, okey. Supaya kita tahu apakah nilai maksimum minimum dia, betul? Okey. Nah, ini ada nilai dia, kita boleh tulis tapi bagi soalan ini, kalau kita tukar persamaan dia, ingat apabila kamu nak lukis graf mesti tukar persamaan kertas samaan menjadi linear. Maksudnya S tambah Y sama dengan 1000 dan Y sama dengan 1/2 S. Okey, menjadi linear. Ini kamu tidak boleh tahu nilai dia, okey, jadi tak apa. Jadi yang paling penting adalah inilah kita boleh tahu nilai maksimum dan nilai minimum. Maksudnya kalau kita nak cari pintasan Y, ingat cari pintasan Y, S sama dengan 0 ini mesti hafal. 0 tambah Y sama dengan 1000, Y sama dengan 1000. Maksudnya nanti pasti Y kamu maksimum ialah 1000. Boleh? 1000. Dan seterusnya kita cari pintasan S, jadi pintasan S Y sama dengan 0 sama S tambah 0 sama dengan 1000, jadi S sama dengan 1000. Okey. Maksudnya S di sini paling maksimum pun sama dengan 1000. Okey. Jadi masih ingat skala yang kita pakai untuk video lepas, okey. Saya sudah cakap
Kalau unit yang kecil, biasanya 4 skala ini kita pakai lah. Oke, itu 2 sin ke 1 unit, ataupun 2 unit, ataupun 5 unit, ataupun 10 unit. Tapi you tengok soalan ini, dia nilai dia paling besar 1000. Itu yang saya cakap. Kalau unit dia terlalu besar, maksudnya tidak sesuai pakai 4 unit lagi lah. Jadi kalau unit yang besar, biasa kita pakai 20, 50, oke, 100, 200, 300, macam itulah. Kalau unit yang paling besar, oke. Kalau unit dia sangat besar, kita lukis graf dulu. Lepas tu baru kita tengok skala, macam mana kita nak lukis skala. Oke, sama juga. Selang 2 cm bagi luang 2 cm, iaitu 10 peta kecil. Lukis pasi Y. Tadi soalan dia soal cakap S lebih besar atau bersama kosong dan Y lebih besar atau bersama kosong. Maksudnya semua nilai di positif lah. Oke, semua nilai di positif, tak ada nilai negatif. Sama juga selang 2 cm. Oke, selang 2 cm di sini untuk lukis pasi S. Oke, ini adalah Y ya, jangan lupa. Dan ini adalah S ya, jangan lupa tulis. Dan kosong ingat mesti letak jangan lupa. Sekarang kita nak letak unit ini berapa, oke? Kalau ikut video yang lepas, video untuk soalan 7, kita tahu sini kita boleh letak 11 unit. Tapi 11 ini dia alang-alangkan nombor ganjil. Biasanya kita tak suka 11. Biasa kita ambil kira 10 lah. Maksudnya 10 unit kita boleh letak. Sama juga dengan pasi S. Kalau ikut video yang lepas, kita sudah tahu berapa unit kita boleh letak di sini. 8 unit ya kita boleh letak di sini. 8 biasanya oke lah, oke. Nombor kenakan lebih cantik sikit untuk kita kira. 1000. Oke, 1000. Kita tengok Y ya. Untuk pasi Y. Ingat yang tik ini ada markau, ini tak ada. Ini hanya tolong kamu lukis graf. Kalau ikut pasi Y ya, oke, kita tahu 10 unit kita kena lukis, betul? Berapa unit kita boleh letak? Boleh letak 10 kan? Sebenarnya ialah 11 lah. Tapi 11 alang-alang tidak cantik nombor ganjil, jadi kita letak 10, oke? Bagi 10 unit kita boleh letak, maksudnya oke, satu tempat yang kita boleh letak ialah berapa? Kamu tekan kalkulator 100. Oke. Maksudnya 2 cm 2 cm kita boleh letak 100. Maksudnya 100, 200, 300 lebih cantik lah, oke? Jadi kita boleh tulis 100, 200, 300, 400. Mungkin jawapan yang lain dengan buku jawapan belakang buku tes, oke? Jadi tidak apa, memang jawapan sama, oke? 1000, oke? Cukup luang kan? Oke, cukup luang, oke? Untuk pasi Y. Dan kalau ikut pasi S, berapa unit kita boleh letak? 8 unit sahaja, betul? 1000 kalau kita bagi dalam 8 unit. Jadi maksudnya satu tempat kita boleh letak berapa? Nah, kamu boleh bagi 8. 125. Oke, 125. Oke juga lah. Oke juga. Maksudnya 125 kita boleh letak unit. Oke. Jadi maksudnya sini 125. Oke, ini ialah berapa? 250, betul? Oke, maksudnya 20 petak ini ialah 250 lah. Maksudnya ini 500. Ini campur 125 ya berapa? 375, betul? Kalau kamu tidak, pasti kamu boleh tekan kalkulator sendirilah. Oke, 250 tambah 125. 375. Jadi ini 500. 625. Oke, 750. Oke, 875. Dan 1000. Oke, ngam cung. Betul? Oke. Jadi kita lukis graf. Oke, kita lukis graf. Ini kita boleh lukis dulu S tambah Y yang 1000. Ini kita boleh lukis sebab kita tadi ada cari pindasan A, pindasan Y, betul? Pindasan Y ialah 1000. Dan pindasan S pun 1000. Oke, ingat kalau seperti video lepas aku cakap, kalau boleh ya sediakan pembaris yang panjang sikit lah, oke. Jadi kita sambung guna pembaris yang panjang, kita sambung.
Ingat guna pembaris yang panjang. Okey, ini ada lari sikit sini. Jadi, okey. Okey. Jadi tulis persamaan S tambah Y sama dengan 1000. Okey. Seterusnya ada satu lagi persamaan ini ya. Sorry ya, ini macam mana lukis ini? Okey, sangat senang. Okey, cari kalau S sama dengan kosong, Y juga sama dengan kosong, betul? 1/2 adalah kosong memang kosong. Jadi satu koordinat kita sudah tahu lah, maksudnya bersama itu Y sama 1/2 S dia mesti melalui ini. Okey, 0, 0. Jadi kita pilih satu nilai yang boleh bahagi dua punya. Okey. Mungkin kita pilih S di sini. Mungkin yang boleh bahagi dua punya ialah 500 lah. Senang kan? 500. Maksudnya kalau S sama dengan 500, Y sama dengan 1/2 darab 500. Y sama dengan, ini kamu boleh tekan kalkulator, Y sama dengan 250. Betul? Maksudnya kalau S sama 500, Y sama dengan 250 di sini. Boleh? Oke, S 500, Y sama 250 sini. Kalau kamu pakai titik lain boleh ya, tak jadi masalah. Hanya jika rasa senang, 500 senang kan, bagi 2, 250 senang. Kita cari titik dan blok lebih senang. Kalau kamu cari 125, takut ada perpuluhan, betul? Sebab 5 tidak boleh bahagi dengan 2. Oke, sama dengan 250 lah kalau kamu bahagi menjadi 125. Kalau 125, kamu kena cari ini, kira peta-peta kecil ini. Inilah senang, ialah inilah. Oke. Jadi kamu boleh sambung dari 00, sambung dengan ini ya, titik ini. Nah, ini jadi Y sama dengan 1/2 S. Boleh? Okey, seterusnya kita tengok kertas sama sebab kena lolek kawasan. Jadi S tambah Y kurang tambah 1000. Jadi 1000 kurang jadi kalau kurang maksudnya graf di sini atau ini lebih, ini kurang. Jadi maksudnya kawasan di mana? Di sini. Ingat kalau boleh lolek ringan sikit sebab nanti kawasan yang tidak perlu kita kena padang maksudnya kawasan sini. Boleh lolek. Satu lagi ialah Y lebih besar dengan 1/2 S kalau lebih besar kawasan sini Okey, lebih besar. Okey. Jadi maksudnya di kawasan sini. Okey, jangan lupa ada lagi soalan beri dua persamaan. S lebih besar pada 0, Y lebih besar pada 0. Jangan lupa. Jadi, S lebih besar daripada 0 di mana? Di sini Ini lebih besar. Kalau Y lebih besar ialah di sini atas Kalau lebih besar S sama 0 lebih besar di sebelah kanan. Jadi, maksudnya kamu lolek di kawasan sini. Okey. Lepas tu kalau Y ialah bahagian sini lah. Okey, memang ini salah kan? Tak ada. Sebab dia hanya 2 garis sahaja yang boleh sentuh. Jadi, yang mana paling banyak garis dia bersilang bersama ialah bahagian sini. Okey, bahagian segitiga ini. Jadi, maksudnya kamu sekarang boleh kuat sikit lolek lah. Maksudnya sudah dapat jawapan. Okey, macam ini. Boleh? Jadi, kawasan yang tidak diperlukan, ingat mesti padang. Mesti padang. Jangan lolek Mesti padang. Jangan tak padang Kalau tak padang nanti guru yang semak mungkin dia akan tolak markah kamu Jadi, mesti padang. Okey, maksudnya kawasan inilah. Jangan berlolek Jadi, soalan B soalan B sudah jawab. Lukis tangan lolek rantau yang berlolek C. Daripada graf, tentukan panjang minimum dan maksimum dalam meter. Ingat unit mesti dalam meter. Kain batik yang dibekal oleh pembekal Y jika Encik Aman membeli 500 meter kain batik daripada pembekal S. Okey, maksudnya S ialah 500. Jadi kita cari Y punya minimum dan maksimum. Boleh faham? Maksudnya S ialah nilai 500.
kita cari nilai Y punya minimum dan maksimum. Ini maksudnya soalan lah. Jadi kita cari ya, S ialah 500. Nah, di sini buat garis putus-putus ke atas. Oke, jadi kita dapati bahwa dia bersilang pada dua tempat. Satu ialah sini, satu ialah di sini. Maksudnya ini ialah minimum, ini ialah maksimum. Jadi kalau minimum ialah berapa? 250 watt, ini ialah 250. Oke, dan maksimum ialah 500. Jadi kamu tulis jawapan, boleh tulis jawapan sini. Oke, sorry ya, kertas yang salah. Jadi 3 C ya, sorry C. Jadi minimum pembekal, oke, pembekal Y ya, sama dengan berapa tadi? 250 meter. Unit ya, mesti tulis. Maksimum pembekal Y 500 meter. Oke, selesai C. Sekarang kita tengok terakhir D. Ini susah D. Oke. Jadi kita tengok soalan yang terakhir ya. Jadi D1. Oke, pembekal S menghadapi masalah stok. Masalah stok di sini maksudnya dia masih boleh bekal, hanya dia mungkin dari segi bilangan dia tidak boleh bekal begitu banyak lah. Kalau dia ada masalah stok, oke, tidak boleh membekal begitu banyak. Oke, stok maksudnya Encik Aiman terpaksa memberi sekurang-kurangnya 3/4 bahagian daripada pembekal Y. Maksudnya yang extra punya yang pembekal S tidak boleh bekalkan, maksudnya dia mesti ambil daripada pembekal Y. Ini maksud Encik Aiman. Dan kata kunci masih ada nampak sekurang-kurangnya sama dengan kata kunci ini ya. Maksudnya minimum minimum, oke. Simbol ini ya, minimum. Ada nampak? Oke. Jadi macam mana cari? Banyak pelajar tidak faham ini ya. Apa maksudnya 3/4 di sini? Oke, 3/4 di sini. Oke. 3 di sini rujuk kepada Y ya, rujuk kepada Y, oke. Dan 4 di sini rujuk kepada S tambah Y. Maksudnya 4 ini adalah jumlah. Dia menjadi topik nisbah, yang itu topik di depan itu oke. Nisbah. Jadi ini adalah jumlah S tambah Y dan ini adalah 4 Jadi kamu boleh taruh silang. Ingat 4 ini mewakili jumlah, maksudnya jumlah gain S dan Y jumlah meter lah yang boleh dibekal oleh pembekal S dan Y jumlah. Jadi tinggal 3 bahagian ambil daripada pembekal Y. Ini maksud dia lah, maksudnya 3/4 bahagian sekurang-kurangnya. Jadi kamu kena cari bersama linear dulu. Jadi 3S tambah 3Y betul? Sama dengan 4Y. 3S sama dengan 4Y pindah tolak 3Y. 3S sama dengan Y4 tolak 3 kan? Y. Jadi kita tulis terbalik Y sama dengan 3S. Sebab kita nak letak kertas samaan. Kalau S kamu letak sini, susah kita nak tulis kertas samaan. Okay? Sebab soalan dia cakap sekurang-kurangnya 4/3 bahagian daripada pembekal Y. Maksudnya minimum. Maksudnya Y lebih besar atau sama dengan 3S. Kalau kamu tidak letak terbalik, maksudnya terpaksa kamu tulis macam ini 3S kurang ataupun sama dengan Y. Kamu terpaksa tulis macam inilah. Sebab itu kenapa cikgu di sini langkah di sini terbalik sebab kita nak tulis kertas samaan. Ini lebih senang kita faham lah. Minimum kan, sekurang-kurangnya minimum. Okey, kalau kita tulis macam ini, macam menjadi maksimum, betul? Susah faham. Okey, boleh? Jadi kita tukar ini lebih senang Jadi cikgu ini padam. Okey, boleh faham ini nisbah, okey. Jadi 1 sudah siap, lengkap, tulis kertas sama. Jadi kita tengok 2. Okey, 2. Lukis garis lurus yang mewakili kertas samaan bagi 1. Lukis. Okey, lukis macam mana lukis? Sama juga kita cari pindasan S, pindasan Y dulu. Okey, jika S sama dengan 0, jadi Y sama dengan 3S. Jadi Y sama dengan 3, 0. Jadi Y sama 0.
Maksudnya dia akan melalui S kosong, Y kosong kan. Sama juga ada titik. Oke. Jadi kita cari yang senang punya. S250 boleh? Nah ini senang kan? Tengok lebih senang. Jadi S sama dengan 250. Y sama dengan 3. Taruh dengan 250. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. 250 taruh dengan 3. Jawabannya 750. Maksudnya Y adalah 750. Oke, 750. Maksudnya S250, Y adalah 750. Sini. Betul? S250, maksudnya Y adalah 750. Ini ya. Oke, jadi boleh sambung guna pembaris tadi ya kosong-kosong kan melalui kosong-kosong. Dan satu ialah S250, Y adalah 750. Jadi, guna pembaris sambung. Ingat, garis penuh sebab simbol. Sekitar ini kita tengok soalan 7 dan 8 ialah semua garis penuh. Tak ada garis putus-putus. Akan dia muncul garis putus-putus? Memang ada. Oke, hanya sekarang kita perlu tengok soalan itu lagi ya. Jadi, mungkin masa depan ada peluang kita akan tengok garis putus-putus punya. Oke. Mungkin macam ini, mungkin macam ini. Ada, mungkin ujuk. Bukan maksudnya tak ada. Oke, memang ada. Jadi, sambung garis yang panjang supaya bersilang. Oke, ini jawapan dia. Jadi, kamu tulis Y sama dengan 3S. Oke. Jadi, dia tidak suruh cari nilai ya. Dia hanya suruh lukis. Jadi, ini sajalah. Oke, untuk soalan 8 untuk hari ini. Jadi, kalau kamu suka video Cikgu Ko, jadi sila tekan like dan share kepada kawan-kawan kamu, dan jangan lupa subscribe channel Cikgu Ko dan buka loceng di tepi ya. Jadi kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Oke, bye bye.